Hak asasi ialah hak yang diperuntukkan untuk setiap manusia di sisi undang-undang. Hak asasi ini diberikan kepada setiap individu di dunia. Dengan adanya hak asasi ini, ia dapat menjaga maruah dan membela hak individu yang teraniaya. Hak asasi telah dibatalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat. Salah satu hak asasinya ialah hak asasi orang asli. Pada awalnya, majoriti masyarakat orang asli tidak mengambil bahagian dalam penubuhan hak asasi yang telah ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Pengiktirafan Hak Asasi Manusia Sejagat sehingga mereka mula menyedari bahawa ketiadaan pengiktirafan hak bagi kaum mereka akan menjejaskan gaya hidup, adat, budaya masyarakat mereka. Pada tahun 2007, Kerajaan Malaysia telah menandatangani Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Hak-Hak Orang Asal UNDRIP. Dengan adanya hak asasi ini, hak ke atas masyarakat orang asli akan lebih terjamin. Deklarasi Hak Orang Asal DHOA telah mengiktiraf hak penentuan diri untuk masyarakat orang asli dan menghantar dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 13 September 2007. Pada tahun 1956, Mahkamah Keadilan Antarabangsa MKA memberikan perhatian kepada hak penentuan diri dan menyamakan situasi ini sebagai erga omnes pada 1956. Pada 1982, satu organisasi mula tertubuh iaitu Kumpulan Kerja Populasi Orang Asli KKPOA. Seterusnya, Kumpulan Draft Deklarasi Tentang Hak Orang Asal KKDD ditubuhkan untuk mengubah draft deklarasi berkaitan dengan perlindungan hak orang asal. KKDD dengan rasminya ditubuhkan pada tahun 1955 berdasarkan resolusi Majlis Ekonomi dan Sosial. Terdapat banyak kes yang berlaku berkait rapat dengan hak asasi orang asli dan kebanyakannya mengenai isu-isu tanah adat masyarakat orang asli. Antara kesnya adalah kes pencerobohan tanah pusaka masyarakat orang asli di Kelantan. Seramai 3 orang masyarakat orang asli di Gua Musang memfailkan saman ke atas 14 entiti tidak terkecuali dengan Kerajaan Negeri Kelantan berkaitan dengan kes pencerobohan tanah pusaka milik nenek moyang mereka. Saman ini difailkan menerusi filis Mahkamah Kota Baru. Kes ini juga turut membabitkan beberapa badan kerajaan seperti Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kelantan, Pejabat Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar dan Kerajaan Negeri Kelantan. Saman sivil itu merupakan saman pertama dalam sejarah negara bagi mendapatkan hak tanah adat untuk orang asli suku Temiat itu. Tindakan itu difailkan kerana Kerajaan Kelantan dan agensi berkaitan yang memberi kelulusan kepada syarikat swasta untuk menebang dan membawa keluar kayu balak dari hutan tanah adat orang asli yang dirancang untuk penanaman getah dan durian. Hampir 200 orang asli di Kelantan itu sepakat memfailkan saman terhadap kerajaan negeri itu selepas segala aduan mereka tidak diendahkan. Oleh itu, mereka terpaksa menggunakan akta-akta yang sedia ada untuk membela nasib mereka. Akta Orang Asli 1954. Akta ini berfungsi untuk menjaga hak-hak masyarakat orang asli dan memberi perlindungan keamanan dan kemajuan kepada masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia. Akta ini bahawa seorang itu boleh dikelaskan sebagai keturunan orang asli apabila bapanya merupakan salah seorang dari masyarakat orang asli yang mahir bercakap dalam bahasa orang asli dan biasa mengikut gaya hidup, adat dan kepercayaan masyarakat orang asli. Selain itu, sesiapa saja tidak mengira kaum yang dipanggil sebagai anak angkat oleh masyarakat orang asli saja dari kecil lagi dan telah diajarkan bercakap menggunakan bahasa orang asli dan didik saja dari kecil tentang gaya hidup, adat dan kepercayaan masyarakat orang asli boleh diklasifikasikan sebagai masyarakat orang asli. Contohnya, pada zaman penjajahan Jepun dahulu ramai kanak-kanak yang berbangsa Jepun diberikan kepada masyarakat orang asli untuk dijaga dan diambil sebagai anak angkat boleh dikategorikan sebagai masyarakat orang asli yang berkahwin dengan kaum lain boleh dianggap orang asli jika kanak-kanak tersebut boleh bercakap menggunakan bahasa orang asli mengikut gaya hidup orang asli. Masa kini, telah banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat orang asli dan badan pentadbiran yang berkaitan untuk memelihara hak asasi yang diperuntukkan untuk masyarakat orang asli. Baru-baru ini, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA dengan kerjasama unit perundangan KPLB telah menganjurkan satu bengkel pengenalan Akta 134 khusus kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Kemajuan Orang Asli. Objektif bengkel ini dianjurkan adalah untuk memberikan pendedahan kepada pegawai-pegawai JAKOA supaya lebih memahami dengan lebih mendalam
mengenai Akta 134 supaya mereka dapat melaksanakan skop tugasan sebagai pegawai JAKOA dan mereka dapat bantu masyarakat orang-orang asli untuk menangani isu-isu yang berkaitan hak asasi orang asli. Pada masa kini, terdapat banyak lagi negara di Malaysia yang tidak mengiktirafkan sesebuah pertempatan atau kampung orang asli yang didiami sejak berkurun lama sebagai rizab orang asli atau dipanggil sebagai tanah adat. Hal ini akan menyebabkan pihak berkuasa dengan mudah untuk merampas tanah yang didiami oleh orang asli sejak berkurun lama, dan syarikat swasta serta pembalakan haram tidak takut untuk menceroboh dan membuat pembalakan haram di kawasan pertempatan masyarakat orang asli tersebut. Oleh kerana mereka tahu bahawa masyarakat orang asli tiada hak untuk mendakwa mereka di mahkamah dan tiada akta undang-undang yang boleh mendakwa mereka kerana ketiadaan pengiktirafan tanah adat tersebut. Selain itu, majoriti masyarakat luar tidak mengambil berat tentang isu-isu yang dialami oleh masyarakat orang asli tersebut kerana mereka beranggapan bahawa isu pencabulan ke atas hak tanah orang asli merupakan perkara yang remeh-temeh. Seperti yang kita sudah maklum bahawa hak asasi orang asli tidaklah begitu berkesan dalam melindungi hak masyarakat orang asli. Oleh itu, kita perlulah merancang beberapa penambahbaikan dalam hak asasi orang asli. Antara penambahbaikan yang boleh kita lakukan adalah dari segi pendidikan. Kerajaan perlulah memperbanyakkan sekolah di perkampungan orang asli. Dengan itu, anak-anak mereka mudah didedahkan dengan hak-hak untuk masyarakat orang asli pada anak-anak mereka di sekolah, dan anak-anak mereka mampu melindungi hak yang mereka ada dan dapat menuntut hak mereka pada masa akan datang. Selain itu, kerajaan juga perlulah menitik beratkan isu mengenai penambahan kuota bantuan kewangan yang diperuntukkan di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli. Dengan adanya dana ini, orang asli dapat membina kemudahan fasiliti di kawasan pertempatan mereka. Hal ini kerana masih terdapat anak-anak orang asli di pedalaman yang berjalan kaki dan mengambil masa yang panjang untuk menyeberangi sungai yang menggunakan titi kecil yang dibina dengan batu dan kayu untuk menyeberangi sungai. Selain itu, anak-anak ini juga perlu menyediakan baju rentan di dalam beg sewaktu musim kerja. Kawasan-kawasan seperti inilah yang patut diberi perhatian dengan memberi bantuan seperti membina jabatan dan menyediakan bot sebagai pengangkutan pelajar masyarakat orang asli ke sekolah. Seterusnya, bagi setengah kawasan yang diduduki orang masyarakat orang asli ini tidak diiktiraf sebagai tanah adat. Hal ini akan menyebabkan satu penduduk masyarakat orang asli ini dikira sebagai menumpang dan bila-bila masa saja tanah ini akan dirampas oleh masyarakat orang tidak atau mempunyai tempat tinggal, dan nasib mereka mungkin tidak bezanya dengan nasib pelaran-pelaran di negara luar. Oleh itu, dengan penyokong deklarasi yang digubah oleh KKPOA, orang asli dapat mengiktirafkan tanah yang diduduki oleh masyarakat orang asli sebagai tanah adat untuk menjamin taraf pendudukan mereka. Dari segi taraf kesihatan pula, kerajaan telah menetap kuota bantuan untuk masyarakat orang asli. Namun kuota ini tidaklah begitu mencukupi untuk membantu meringankan beban masyarakat orang asli. Oleh itu, kerajaan perlulah menambah kuota untuk meringankan beban masyarakat ini. Hal ini kerana masyarakat ini pendalaman perlu mengambil masa yang lama untuk tiba di klinik desa. Oleh itu, kerajaan boleh menghulurkan dana kepada orang asli ini untuk membina klinik desa di kawasan tersebut bagi menjamin taraf kesihatan masyarakat orang asli terjaga. Kesimpulannya, Akta Orang Asli 1954 telah ada, namun akta ini tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat orang asli. Akta yang perlu didarafkan dalam bentuk apa-apa terkandung dalam Deklarasi Orang Asal Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap hak keistimewaan orang asli yang melangkau tidak hanya kepada terhadap tanah selain juga merangkumi hak konflik orang asli. Di samping itu juga di Malaysia boleh membintas setiap peruntukan Deklarasi Orang Asal Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam memberi perlindungan kepada orang asli. Sokongan penuh yang diberikan oleh kerajaan terhadap deklarasi ini mengenai keperintinan dan keinginan kerajaan dalam usaha untuk membangkit nasib orang asli dan juga undang-undang yang berkaitan selari dengan permintaan deklarasi dan penggunaannya dengan akta yang lebih moden.